Menarik di Kuala Kangsar ni. Kuala Kangsar memang hebat lah. Betul. Dari segi tempat-tempat destinasi menarik ni memang tak boleh lawan lah Kuala Kangsar ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Azam dan juga seluruh tim produksi Kuala Kangsar TV hari ini berbesar hati. Kita bersama dengan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar yang berbahagia, Tuan Zulkarnain bin Muhammad. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kalau penonton semua nak tahu, kita malam ni berada di Dewan Jubli di Kuala Kangsar. Kita merakamkan beberapa orang kata gambaran majlis, sekitar majlis kita malam ni Tuan. Yeah. Car free night ya. Car free night. Memang tak ada kereta pun. Dalam dewan. Dalam dewan ni orang kata tertutup, bukan ada penonton dan sebagainya. Jadi kita biasalah Tuan, tahun-tahun sebelum ni pun Kuala Kangsar memang menjalankan Kuala Car Free Day. Kuala Car Free Day ni. Ya. So Tuan, boleh tak Tuan kongsikan sedikit apakah kelainan yang kali ini punya Car Free Night yang Kuala Kangsar, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar jayakan berbanding event-event yang tahun sebelum ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Kuala Kangsar TV yang bersama-sama kita pada malam ni. Kita mengadakan Kuala Car Free Night secara virtual ataupun secara maya. Berbanding sebelum-sebelum ini kita adakan Kuala Car Free Day. Kemudian kita pada tahun lepas, kita dalam bulan 3 tu kita merancang untuk kita adakan Kuala Car Free Night for the first time. Kuala Car Free Night. Jadi kita dah pakat dengan JKR, dah pakat dengan museum. Lampu-lampu akan dipasang. Jadi ada Kuala ke ride, night ride. Lalu ikut Bukit Candan dan sebagainya, istana, pasang lampu. Memang cantik lah. Tapi tiba-tiba masa tu awal bulan 3 dapat dah maklumat kemungkinan akan diadakan lockdown ni. Jadi memang tak dapat dilaksanakan lah. Jadi dah setahun kita menunggu. Ya, betul. Dan kita pun perlu akur dan juga kita dengan cara norma baru, cara-cara kerja baru dan juga kehidupan yang cara kehidupan yang baru. Jadi kita fikir ini adalah ruang yang terbaik untuk kita masih lagi laksanakan, tetapi dalam bentuk yang berbeza, iaitu secara virtual ataupun secara maya. Jadi peserta-peserta boleh tip kayuhan mereka. Jadi kita ambil juga kesempatan untuk mempromosikan kawasan-kawasan yang menarik di Kuala Kangsar ni. Kuala Kangsar memang hebat lah. Dari segi tempat-tempat destinasi menarik ni memang tak boleh lawan lah Kuala Kangsar ni. Dah ada 9 bandar diraja, inilah the ultimate royal town. Pada saya lah. Saya bias lah, saya pun lama duduk Kuala ni, jadi saya ngaji kat Malay College, jadi saya ada bias dan juga sentimen terhadap Kuala Kangsar ni. Jadi itulah kelainan ya, kita buat secara virtual. Ini adalah norma baru yang tak dapat kita elakkan. Pada penonton ya, kalau kita sebut Kuala Kangsar Car Free Day ataupun sebelum ni kita ada larian dan sebagainya, memang salah satu tarikan di Kuala Kangsar itu kan. Sebabnya kalau buka saja apa-apa event macam ni, ramai penyertaan yang kita terima, betul. Jadi tapi tahun ni kita dalam keadaan macam ni, macam Tuan kata tadi, so kita bersabarlah. At least orang kata yang penting kesihatan kita, betul. Tapi sekiranya mana tahu Allah izinkan kita kembali kepada normal yang dahulu kala, benda ni pasti akan diteruskan, betul tak Tuan kan? Betul, insya-Allah. Benda yang terbaik, orang kata kesihatan yang berlari ramai-ramai itu ya. Tapi Cik Azam tak lari dalam tu. Baik Tuan. Ya. Kita nak tanya, dulu pernah tengok Tuan masuk dalam rancangan televisyen tentang pembangunan di Kuala Kangsar sampai Tuan pergi ke Manung apa semua kan. So sebagai orang kata kalau bahasa kita ni, Tuan DO kata demo ya. Orang tahu-tahu kita Tuan DO majlis kata demo. Jadi Majlis Perbandaran pemacu kepada pembangunan sekitar bandar Kuala Kangsar kita ni yang tercinta ni. Jadi kalau boleh Tuan kongsikan apa yang mungkin dalam perancangan Majlis Perbandaran, sama ada dekat masa terdekat ni ataupun jauh lagi, untuk memegahkan lagi Kuala Kangsar. Kita sebenarnya bukan Majlis Perbandaran saja. Kita bersama-sama agensi bersama warga Kuala Kangsar bersama-sama. Maknanya kita tidak bersendirian. Kuala Kangsar ni terlampau banyak produk-produk pelancongan, contohnya tempat-tempat menarik,
dan juga potensi pembangunan yang sangat tinggi. Saya bagi contoh, saya ni background saya perancang bandar. Jadi bila saya tengok Kuala Kangsar ni, lokasi dia sangat strategik. Dia adalah pertemuan satu dekat Sungai Perak, satu lagi dia adalah lebuh raya utara selatan, kemudian lebuh raya timur barat dan Federal Road 1 dan juga laluan kereta api. Jadi saya rasa tempat ni pertemuan banyak sangat laluan ni, takkan tak boleh bangun. Ya, betul. Dan mungkin sebenarnya dah membangun tapi kita tak nampak secara dari segi dollars and cents lah, sebab kita tengok dari segi pendapatan apa semua kita mungkin tak mencapai, tapi sebenarnya potensi yang sangat besar. Jadi kita bukan kita saja merancang, bersama-sama dengan agensi lain, kerajaan negeri, parlimen lagi dan bersama-sama dan penduduk yang memberikan pendapat dan sebagainya. Jadi saya rasa memang saya nampak 10-20 tahun lagi mungkin Kuala Kangsar ni antara yang paling terkenal lah. Sangat, sebab tak ada tempat yang banyak potensi macam Kuala. Kadang-kadang hari itu kebetulan Jabatan Warisan Negara atau penduduk bising ada satu jambatan Iskandar kita. Ya, betul. Iskandar Bridge tu. Iskandar Bridge. Bawah tu ada satu kubu. Kubu tu British buat untuk mempertahankan jambatan tu masa Perang Dunia Kedua. Jadi pihak masjid dan penduduk pun nak roboh kan, sebab kita ramai orang salah guna tempat tu. Tapi sebenarnya dia ada nilai sejarah. Bila kita pergi situ, baru kita perasan bukan saja kubu tu ada nilai sejarah, jambatan tu sendiri nilai sejarah dia sangat tinggi. Jambatan Iskandar tu. Dan kalau tengok daripada bawah tu, dia punya struktur besi dia tu, struktur kelulis, steel structures dia, resemblance of Eiffel Tower. Jadi saya check Eiffel Tower 300 meter vertical. Jambatan Iskandar 300 meter horizontal. Sebenarnya dia macam ada similarity. Dan kalau bawah tu buat dataran, saya rasa ramai pengantin-pengantin yang dah tua pun nak jadi pengantin, tak tahu pula. Tapi akan jadi satu lokasi yang sangat menarik untuk ambil gambar. Betul. Jadi itu baru yang kita, banyak lagi hazanah-hazanah yang sangat menarik lah di Kuala Kangsar ni. Bukan saja skill penduduk dia dengan tekat, keris, labu sayung, terlampau banyak lah. Jadi saya rasa insyaAllah dengan ada kerjasama semua pihak dan juga semangat orang Kuala tu, saya rasa boleh pergi jauh lah. Bermaknanya tuan kita ni bagi bunga-bunga mengatakan Kuala Kangsar ni harus mengekalkan kalau apa saja dari sudut bahan sejarahnya, ya, benda-benda yang unik, klasik, benda itu akan dikekalkan. Dalam masa sama, kemajuan terus terbina. Tu dia. Macam Kuala Kangsar TV sentiasa membuat liputan sebab kita sangat-sangat bangga dengan bandar kita. Ada betul. Orang kata Kuala kecil tuan, kata dia. Tapi kecil-kecil tu macam-macam ada makanannya apa semua kan. Sekolah pun banyak yang bagus. Betul. Malay College melahirkan pelbagai Cliffordnya, betul. Raja Perempuan Kalsum, Sungwah, Madrasah Idrisiah, semua yang berjaya-jaya. Semua berjaya. Tu yang kalau dekat Padang Rengas tu Mahat Yahya ada, MRSM apa tu Sultan Azlan, Sultan Shah. Jadi banyak sekolah-sekolah, Universiti Sultan Shah ada di sini. Jadi memang ada potensi tu sangat besar lah. Betul. Dari segi akademik, dari segi pelancongan, semua Kuala Kangsar ada. Tu dia. Baik, tuan, kalau boleh tuan mewakili Majlis Perbandaran Kuala Kangsar ni, apakah peranan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar orang kata semasa kita menghadapi cubaan ataupun ujian pandemik ni? Mungkin Majlis Perbandaran bersama-sama dengan agensi kerajaan lain, contohnya Hospital Kuala Kangsar, dalam orang kata bersama-sama menjadi barisan hadapan menentang COVID di Kuala Kangsar ni. Boleh tuan kongsikan? Kita dari segi untuk menangani masalah COVID ni, kita bersama-sama. Ya, betul. Macam tuan nyatakan tadi, bersama-sama dengan pihak polis, dengan kesihatan daerah, bomba, rela. In fact masa yang pertama dulu, MCO yang pertama dulu, tentera pun ada bersama kita. Jadi kita bersama-sama supaya dapat kita menang dengan COVID ni, supaya kita dapat memastikan ekonomi kita bergerak, kehidupan kita lebih kesihatan terjamin. Jadi kita bersama-sama, dan peranan kita yang pentingnya kita membantu dan juga kita bersama-sama sebagai frontliners. Orang-orang kami masa COVID, masa pandemik mula dulu, iaitu masa MCO yang pertama pun, kita angkat sampah, potong rumput, clearkan longkang. Memang kerja kita terus berjalan, walaupun kita pun, anggota kita pun berhadapan dengan risiko jangkitan COVID. Tapi kita bersama-sama, dan banyak bangunan-bangunan tempat-tempat awam ni kita membantu bomba untuk sanitize, masjid, sekolah dan sebagainya kita bantu. Dan ada kes contohnya angkat sampah yang tempat yang di luar kawasan kita. Baru-baru ni di Felda Lasah, itu luar kawasan majlis. Tapi kita bersama-sama, kita prihatin, perlu kita bantu, kami akan keluar, kami akan pergi ke sana. Dan contohnya Mahat Yahya pun, bila kontraktor tak berani masuk, mereka minta tolong, dia kata tak apa, kita masuk. Kita pakai PPE dan kita masuk. Jadi kita bersama-sama dalam kita menangani COVID ni. Okey.
Tak nak curi masa Tuan lama-lama. Jadi Terima kasih banyak. kata terakhir Tuan kepada penonton Keluarga Kasar TV di luar sana. Saya pun susah nak cakap, tapi sebenarnya kita jaga kita, dan saya yakin para penonton dan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, bersama-sama kita semua, bersama-sama majlis, bersama-sama dengan semua agensi kerajaan negeri dan sebagainya, bersama-sama kita berusaha untuk menangani COVID ni supaya kehidupan kita lebih baik dan kita lebih, macam tuan kata, lebih selamat. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, semua teruskan beri sokongan kepada Keluarga Kasar TV, terus bagi sokongan kepada kita semua yang berada di Keluarga Kasar, Majlis Perbandaran dan semua agensi kerajaan. Semoga kita terus berjaya memacu pembangunan Keluarga Kasar, dan yang pentingnya kita melawan COVID-19 di Keluarga Kasar dan seluruh Perak khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.